Assalamualaikum semua. Okey, untuk slide kali ni cikgu akan terangkan lebih detail tentang hormon involved in menstrual cycle. Okey, sebelum kita pergi kepada graf ni, cikgu nak terangkan semula tentang the hormone involved. Okay, first hormone involved is GnRH, okay, FSH, next LH, estrogen and progesterone. 5 sahaja hormon yang terlibat dalam menstrual cycle untuk form 5 lah. Okay, GnRH, FSH, LH, estrogen, progesterone. Okay, untuk GnRH, okay, function dia adalah stimulate pituitary gland to secrete FSH and LH. GnRH daripada hipotalamus, okay, akan dirembeskan oleh hipotalamus untuk merangsang pituitary gland untuk secrete hormon FSH dengan LH. Okay, stimulate pituitary gland to secrete FSH and LH. Manakala FSH, follicle stimulating hormone, stimulate development of follicle in the ovary. F for follicle, stimulate development of follicle. Okay, manakala function LH, luteinizing hormone, dia ada 3, complete meiosis 1 of oocyte, ovulation and formation of coprolithium. Okay, kalau kita imbas balik oogenesis, okay, complete meiosis 1 tu, contohnya di sini, okay, meiosis 1 tu maksudnya pada kromosom yang ada dalam oocyte tu. Okay, starting daripada primary oocyte yang asalnya diplot, dia akan completekan meiosis 1 dalam sampai jadi secondary oocyte. Okey, meiosis yang berlaku di dalam terhadap kromosom pada oocyte itu. Okey. Kemudian nombor 2, function dia adalah ovulation kan? Okey, ovulation. Maksudnya completekan meiosis ni LH, ovulation pun LH. Satu lagi, formation of corpus luteum. Okay, selepas pada ovulation, rupture follicle ni dia akan jadi corpus luteum macam ni. So 3 function dia, complete meiosis 1 dalam kromosom of oocyte tu, ovulation dan juga formation of corpus luteum. Okay, and then estrogen. Estrogen ni sebenarnya tugas dia repair. Okay, repair endometrium after menstruation. Sebab menstruation dia breakdown of endometrium kan. Jadi dia akan repair. Kemudian estrogen ni dia ada 2 feedback mechanism lah. First, dia akan bagi positive feedback mechanism. Tapi masa ni pada hari ke-12 hingga hari ke-14, iaitu sebelum ovulation, before ovulation. Okay, sekejap lagi kita akan discuss kat sini. Okay, estrogen juga combination dengan estrogen combination dengan progesterone, okay, dia akan memberi negative feedback mechanism, iaitu over most of the cycle lah, hampir keseluruhan cycle dia akan bagi negative feedback. Okay, manakala last sekali progesterone maintain the thickness. Okay, kalau estrogen repair, progesterone ni maintain thickness tu. Okay, so yang ni akan bagi negative feedback mechanism together with estrogen over the most of cycle. Okay, itu hormon yang terlibat. Okay, kita akan tengok dia punya relationship. Okay, ini adalah rajah yang menunjukkan keseluruhan tentang interaction of hormone. Okay, interaction of hormone. Okay, first sekali kita tengok. Okay, ini adalah hipotalamus dengan pituitary gland dalam otak. Okay, ini adalah dalam ovari. Benda yang sama dalam ni lah. Okay, benda yang sama dalam ni. Follicle sampailah terbentuknya secondary oocyte. Okay, dan corpus luteum. Okay, benda yang sama dalam ovari. Okay, ini dalam uterus. Okay, ini dia punya graf hormon. Okay, first kali, seorang perempuan tu bila dia akan menstruation, one day before menstruation tu, sehari sebelum dia menstruation, dia punya hipotalamus akan keluarkan GnRH. Okay, hipotalamus dia akan secrete GnRH. Kenapa nak secrete GnRH? Sebab GnRH ni dia akan stimulate pula pituitary gland ni mengeluarkan 2 hormon, iaitu FSH dengan LH.
Okey, jadi FSH dengan LH ni akan masuk dalam darah. So, dia akan pergi ke target organ dia, ovari lah. Dia akan pergi kepada ovari. Okey, apa function FSH? Okey, FSH akan stimulate development of follicle. Okey, jadi semasa perempuan tu sedang mengalami haid, okey, dia punya follicle akan develop dalam ovari dia. Okey, bila follicle develop, follicle ni saiz dia makin lama sikit, makin lama makin besar. Mula-mula sikit, kecil, kemudian makin lama makin besar. Okey, tengok dalam gambar rajah ni. Okey, lapisan folikel yang kecil ni, mula-mula kecil saiz dia, lama-lama dia menjadi besar. Berlapis-lapis lah. Macam jelly macam tu. Okey. So, kenapa folikel ni kena develop? Folikel ni makin lama makin bertambah. Kerana folikel tu sendiri akan keluarkan estrogen. Folikel, this developing follicle secrete estrogen. So, folikel tu pula akan secrete estrogen. Okay. So, kenapa kena secrete estrogen? Okay. Jadi, estrogen ni kalau tadi kita dah sebut, estrogen tu sebenarnya untuk repair. Okay. Untuk repair kan dah breakdown. So, dia nak repair balik. Okay. Repair. Okay, jadi kenalah estrogen meningkat. Jadi kalau awak tengok kat sini, FSH meningkat sebab folikel membesar. Bila folikel ada, dia akan secrete estrogen. Estrogen pun meningkat. Okay, estrogen pun meningkat. Bila estrogen meningkat, maka dia akan repair lagi tebal. Okay, so the level of estrogen rise steeply and peak on 12th day as a positive feedback mechanism. Okey, inilah yang kita panggil positive feedback mechanism. Bila estrogen tinggi, dia bagi positive feedback mechanism waktu ni sahaja ya. Positive feedback kat sini sahaja sebelum ovulation ni. Okey. Jadi positive feedback ni maksudnya bila level estrogen tinggi, dia menyebabkan GnRH pun tinggi. Bila GnRH tinggi, FSH pun tinggi, LH pun tinggi. Kalau tengok pada graf ni, okay, estrogen tinggi, LH pun meningkat, FSH pun meningkat. Okay. Jadi FSH meningkat ni dia akan maturekan Graafian follicle tu. Okay. So, yang ni lah saya sebut tadi, high GnRH stimulate a rise in secretion of FSH and LH. Okay, sekarang ni LH tinggi mendadak. Okay, kenapa LH tinggi? Dia nak function LH apa dia? 3 tadi. Complete meiosis 1 of primary oocyte into secondary oocyte, ovulation dengan formation of copper lithium. 3 function dia. Okey, jadi LH tadi yang tinggi tadi, dia akan completekan meiosis dalam ni. Okey, complete meiosis. Lepas tu, dia buat ovulation. Yang ni pun LH juga. Ovulation by LH, complete pun by LH. Dan satu lagi, rupture follicle ni tukar jadi corpus luteum ni, ini pun LH. Jadi function LH ni banyak lah. Okay. Kemudian, progesterone is still low lagi. Okay, waktu sebelum ovulation. Okay. Graf untuk LH, kalau kita lihat, dia betul-betul peak dekat hari ke-13. Okay, hari ke-13. Tetapi ovulation berlaku pada hari ke-14. Okey, ovulation adalah hari ke-14. Okey. Ovulation ni akan keluarlah secondary oocyte ni untuk fertilization. Okey, ini adalah event sebelum ovulation. Okey, dia after breakdown dia akan repair. Lepas repair dia akan ovulation. Okey, kemudian kita tengok after ovulation. Okay, now corpus luteum tadi dia akan berkembang. Berkembang. Okay, bila dia berkembang, dia sebenarnya secrete progesterone. Okay, corpus luteum ni yang mengeluarkan progesterone. Tapi dalam masa yang sama, dia keluarkan juga estrogen. Progesterone dia akan keluarkan lebih banyak, estrogen dia akan keluar dengan umur yang sedikit. Combination antara dua-dua ni sebenarnya memberi negative feedback mechanism pula. Kalau tadi estrogen positif, sekarang ni estrogen combine dengan progesterone, kedua-dua ni jadi negative feedback pula. Okey, negative feedback ni maksudnya dia akan inhibit
hormon yang lain. Contoh kat sini hormon apa? Dia akan inhibit. Okey, kalau progesteron sekarang tinggi, estrogen pun tinggi, dia akan inhibit FSH dengan LH. Sebab tu FSH dengan LH rendah. Kenapa kena rendah time ni? Okey, supaya dalam satu cycle LH kan FSH kan nak develop follicle kan. Jadi bila dia rendah, maksudnya dalam satu cycle tak adalah development of follicle sampai 2 kali. Sekali saja development of follicle. Okey, dia tak perlu ada repeat 2 kali. Okey. Kemudian LH pula tak perlulah ovulation sampai 2 kali sebab sekali je ovulation, so habis dia function dia akan turun. FSH pun macam tu juga. Okey. Jadi pentingnya negative feedback mechanism ni supaya nak membuatkan FSH dengan LH ni menurun dengan mendadak. Okey, inhibited. Okey. Apa function estrogen dengan progesteron yang banyak ni? Sebenarnya dia nak maintaining. Okey, dia nak maintain kat sini. Okey, uterine more thicker, more folded and highly vascular. So maintain kat sini ketebalan. Kenapa kena tebal kat sini? Yang ni nak ready untuk implantation. Ready for implantation, iaitu kalau ada persenyawaan lah. Okay, dia akan implant kat sini. Okay, if fertilization does not occur. Okay, tiada fertilization, sperm tak ada. So corpus luteum yang tadi mula-mula kembang ni macam bunga ni, dia akan menyusut. Disintegrate, dia menyusut. Bila corpus luteum menyusut, kan tadi corpus luteum kan mengeluarkan progesteron kan. Jadi bila dia mengecil, progesteron akan automatic drop lah. Okay, bila dia kecil kat sini, progesteron pun drop. Estrogen pun drop lah. Okay, with the disintegration of corpus luteum, the level of progesterone drop, turun. Bila dia dah drop, boleh tak dia nak maintain? Tak boleh lah kan? Sebab kalau dia tinggi, dia maintain. Kalau dia turun, so yang ni pun breakdown lah. Okay, so with estrogen and progesterone, endometrium breakdown. Yang breakdown ni lah dia dah start cycle yang the next menstruation. Jadi dia stop sampai 28 je. Pengiraan dia sampai 28. So kalau kita tengok pada hari ni, dia ada phase dia lah. Okay, ni menstrual phase. Okay, kalau ni thickening ni mana repair phase. Ovulation hari ke-14. Okay, sebenarnya kalau ikutkan senangnya 28 ni. Ni 28 hari. Okay, 1 hingga 7 menstrual. Okay, 7 sampai 13 repair. Ovulation hari ke-14. Okay, kat sini vascularization ni maksudnya untuk persediaan. Daripada hari ke-15 sampai ke hari 28. Kalau tak ada fertilization, dia akan breakdown balik. So, dia start next menstruation. Okay, untuk yang ni perlu tahu juga kalau ada soalan dia, kadang-kadang dia akan keluarkan pasal kalender. Okay, yang pasal kalender tu awak kena kira lah. Kalau hari, contohnya hari ni 5 hari bulan. Okay, so 5 hari bulan Mei kan. Hari ni period. Okay, so 5 hari bulan tu hari pertama. 5 hari bulan. 5 hari bulan, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18 hari bulan Mei adalah hari ovulation. Okay, 18. Okay, 18. Lepas tu kira balik. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Okey, 30. Bulan Mei ada 30. 31 kan? 31. 1 hari bulan 6 habis 28. So next menstruation adalah 2 hari bulan 6, 2 bulan Jun. So itu cara kira dia. Okey, itu saja, harap boleh faham semua ya. Okey, terima kasih.